Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini bersama Cikgu Nik untuk topik seterusnya iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, macam mana kita nak jawab soalan peruntukan hutang ragu. Okey. So, soalan hari ini kita tengok. Okey. Jom kita baca soalan sama-sama. Okey, syarikat KKT Sedia Berhad ialah sebuah perniagaan yang membekalkan pelbagai jenis alatan perkebunan di sekitar kawasan Sabak Barnam. Tahun perekonomian berakhir 31 Disember setiap tahun. Okey, maklumat berikut dipetik daripada buku perniagaan syarikat KKT Sedia Berhad. Okey, tahun 2016 dia bagi baki awal. Okey, ni baki awal. Okey, baki awal peruntukan hutang ragu adalah 400. Okey. Baki akhir akaun belum terima adalah 12,000. Okey, maklumat tambahan yang diberi. Okey, maklumat tambahan. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas akaun belum terima. So, dia bagi 5%. Okey. Anda dikehendaki menyediakan. Satu, kita kena buat akaun peruntukan hutang ragu. Kedua, kita kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Yang ketiga, kita kena buat penyata kedudukan kewangan. So, ada 3 benda yang kita kena buat kat sini. Okey. So, kita tengok macam mana kita nak mula. Yang pertama, langkah dia yang pertama, kita perlu kira PHR. Okey, macam mana formula nak kira PHR. Okey. So, PHR sama dengan ABT. Okey, ABT bersih darab dengan peratus. So, ABT tu apa? Akaun belum terima lah. Akaun belum terima darab dengan peratus. So, akaun belum terima dalam soalan ni adalah 12,000. So, 12,000. So, 12,000. Okey, darab dengan peratus. So, mana peratus? Ini peratus dia, 5%. So, darab dengan 5%. So, kita akan dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? 600. So, 600 Okey, so yang kedua kita pun tengok. Okey, kita nak tentukan sama ada dia adalah pertambahan peruntukan hutang ragu atau pengurangan peruntukan hutang ragu. So, kita pergi tengok dekat soalan yang diberi kat atas 2016. Okey, baki awal dia 400. So, yang kita kira, okey, yang kita baru kira adalah RM 600. Okey, yang kita kira RM 600. So, daripada 400, okey, menjadi 600. Okey, daripada 400 jadi 600. So, makin bertambah ke makin berkurang? So, kita nampaklah dia makin bertambah. Okey, tambah berapa? Dari 400 kepada 600, dia bertambah 200. Okey, so ini kita panggil pertambahan peruntukan hutang ragu. Okey, so pertambahan peruntukan hutang ragu ini adalah belanja. Okey. So, PHR ni dia boleh jadi sama ada dia boleh jadi belanja atau dia boleh jadi hasil. Kalau pertambahan, belanja. Kalau pengurangan, hasil. So, kalau belanja, dia akan masuk dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey. Akaun perdagangan untung rugi. So, berapa nilai? Nilai dia adalah 200. So, kita akan tulis 200 nanti. Okey. So, sekarang ni apabila kita dah tahu dia adalah pertambahan peruntukan hutang ragu dan dia juga adalah belanja,
kita perlu yang kedua, apa perlu buat? Kita perlu menentukan, okey, tentukan debit dan kredit. Okey, so kita balik kepada pertambahan peruntukan hutang ragu adalah belanja. So bila kita nak tentukan debit kredit, kita boleh rujuk ableh. Okey, kita boleh rujuk ableh. Yang mana kalau belanja, so akan berada sebelah debit. Maksudnya pertambahan peruntukan hutang ragu ini kedudukan dia nanti adalah sebelah debit. Okey, so kita akan tulis dekat bawah. Okey, so kita tentukan debit kredit. Okey, sebab apa kita nak tentukan debit kredit? Okey, sebab kita nak buat akaun peruntukan hutang ragu lah. Itu lebih senang nanti. Okey, so debit pertambahan. Nampak tak? Sebab tadi kita tulis pertambahan tu belanja sebelah debit. So, debit pertambahan peruntukan hutang ragu atau, okey, kalau tak nak tulis panjang pertambahan peruntukan hutang ragu, cukup kita boleh tulis sebagai hutang ragu. Okey, so ini sama ada nak tulis pertambahan peruntukan hutang ragu atau nak tulis hutang ragu je. So berapa nilai dia? 200. Okey, 200 tadi sebab kita kira tadi. Okey, kita tengok nilai pertambahan dia berapa? Dia bertambah 200. So kat sini akan nilai dia 200. So kredit peruntukan hutang ragu. So itu pasangan dia lah. Hutang ragu, peruntukan hutang ragu, itu pasangan dia. Okey. So bila kita dah kira, okey, kita boleh mulakan dengan menjawab soalan yang pertama, iaitu soalan, anda dikehendaki menyediakan akaun peruntukan hutang ragu. Okey, kat sini cikgu tunjuk dalam bentuk yang bertaip lah. Okey, so katakan kat sini, okey, yang pertama kita akan buka. Okey, kita akan buka bentuk T. Okey. Okey, kita akan buka bentuk T, akaun peruntukan hutang ragu. Seperti biasalah. Okey, buat bentuk T macam tu. Okey, so kita akan tulis akaun peruntukan, okey, hutang ragu. Okey, so langkah yang pertama adalah kita akan memasukkan baki. Okey, ni langkah pertama. Okey, masukkan baki. So, baki ni kita nak ambil daripada mana? Okey, kita akan ambil daripada soalan. Okey, ini baki awal. Ini adalah baki BB. So, ini adalah baki awal. Berapa baki awal yang diberi dalam soalan? Adalah 400. So, kita akan terus masuk. Okey, baki BB 400. Okey, masukkan saja. Okey, so yang kedua. Okey, ini langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, kita pergi tengok kita punya catatan debit kredit tadi. Okey, debit kredit tadi kita nak buat. Sekarang kita sedang buat akaun peruntukan hutang ragu. Okey, so nampak kita buat akaun peruntukan hutang ragu. Kita buat akaun ni. Okey, so tajuk atas dia, okey, mesti tulis peruntukan hutang ragu tadi kan. Okey, so kita dah tulis tadi akaun peruntukan hutang ragu. So kita nampak sekarang peruntukan hutang ragu, nilai dia sebelah kredit. Okey, nilai dia sebelah kredit. So kalau kata contoh, kalau buat kat sini, cikgu tunjuk contoh kat sini. Katakan tadi yang awal adalah baki BB. Okey, 400. Okey, so sekarang kita nak masukkan, ini catatan ledger biasa yang dah belajar sebelum ni. Okey, kita nak masukkan peruntukan hutang ragu 200. Okey, 200 sebelah kredit. So cikgu selalu ingatkan mesti tulis nilai dulu. 200 sebelah kredit. So mana 200 sebelah kredit? Sebelah sini. 200 sebelah kredit. Ini sebelah kredit. So butir dia pasangan dia. Okey, butir dia adalah pasangan dia. So sama ada nak tulis pertambahan peruntukan hutang ragu atau boleh saja tulis hutang ragu. Macam tu. Okey, macam tu pun boleh. Okey, sama ada awak nak tulis panjang, okey, nak tulis
pertambahan peruntukan hutang ragu, atau boleh tulis juga hutang ragu. Okey. So macam contoh jawapan kat sini, cikgu dah type siap-siap, dia tulis pertambahan peruntukan hutang ragu atau hutang ragu. So sama adalah tak perlu tulis kedua-dua. Okey, itu contoh saja. So macam contoh kalau awak nak tulis hutang ragu macam ni, so tulis hutang ragu je. Okey, so langkah yang ketiga, okey, seperti biasalah bila kita buat ledger, kita akan tengok. Awak nampak macam dalam soalan ni dah siap type. Okey, so awak nampak sebelah, okey, sebelah kredit, sebelah debit, mana nilai yang besar, so kita akan tulis nilai besar kat sini. Okey, 600. So bila sini 600, sini pun automatic 600. So 600 ada nilai tak? Tak ada kan? 600 tolak kosong. So sini adalah 600. So ini adalah baki HB. Okey, so itu adalah nilai baki HB. So yang ini adalah yang ketiga kita akan buat. Okey, so sini 3. Okey, so 600 tulis kat sini, 600 tulis kat sini, 600 tolak kosong. So kita dapat nilai ke atas 400. So bila ada nilai 400 pula, 600. So 600 ini adalah baki HB. So bila ada HB hantar bawah, so kita akan ada baki BB 600. Itu sudah siap untuk akaun peruntukan hutang ragu. Okey, so yang seterusnya kita tengok. Okey, soalan cakap, okey, B, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Walaupun tajuk dia akaun perdagangan untung rugi, okey, awak bayangkan format yang panjang. Okey, untuk soalan ini tak perlu, kita cuma buat ringkasan sahaja. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama sekali kita akan, seperti biasa, kita akan tulis nama syarikat. Ini format biasa. Okey, so kita akan tulis akaun perdagangan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, dan kemudian kita akan buat dalam bentuk T lah. Okey, T paling senang. Kalau kata dia adalah pertambahan peruntukan hutang ragu, so dia belanja. So kalau belanja, ingat ableh lah. Okey, ableh. Okey, kalau belanja mesti sebelah debit. So belanja akan masuk sebelah sini. So ini adalah belanja. So kalau awak nak tulis belanja atas macam tu pun boleh. Okey, so belanja awak tulis 200. Okey, kalau kata pengurangan peruntukan hutang ragu, so dia adalah hasil. So nanti dalam jawapan awak akan tulis sebelah sini hasil dan nilai dia. Macam tu je. Okey, seringkas itu sahaja. Okey, so nilai 200 ni kita ambil nilai mana? Okey, nilai yang mana beza tadi. Berapa yang bertambah? Yang bertambah tadi 200. Okey, dia adalah belanja. Dia akan masuk dalam akaun untung rugi. So nilai inilah yang akan masuk dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey, so C. C dalam soalan dia kata penyata kedudukan kewangan. So dalam ni kita cuma perlu buat bahagian akaun belum terima dan PHR saja. Okey, so kita tengok soalan. So untuk PKK ni juga boleh buat sama ada dalam bentuk penyata ataupun dalam bentuk T. Okey, so seperti biasa nama perniagaan. Okey, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember. Okey. Okey, kemudian okey, tajuk lengkap. Okey, so kita akan buat kita punya aset semasa. Okey, so kita akan tulis aset semasa. Ini cikgu tunjuk contoh dalam bentuk penyata. Okey, so aset semasa kita akan tulis akaun belum terima 12,000. So 12,000 tu ambil kat mana?
Okey, 12,000 kita ambil daripada sini, 12,000. So, kita masukkan 12,000. Tolak peruntukan hutang ragu 600. So, ini kita ambil yang mana? Kita ambil nilai yang kita kira. Okey, nilai yang dikira. So, mana nilai yang dikira? Okey, yang kita kira first tadi. Okey, kira PHR. So, nilai ini 600 ini. Ini yang akan masuk dalam PKK. Okey, so kita akan ambil nilai yang kita kira, masukkan kat sini. So, 12,000 tolak 600. So, kita akan dapat jawapan dia 11,400. Okey, itu sahaja. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Selamat mencuba.